Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan program yang telah kami jalankan, iaitu pertandingan video pendek kesukarelawanan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Azmira binti Abdul Aziz, Wan Nurul Khalisa binti Wan Muhammad Ruzila, Nur Syaidatul Aisyah binti Muhammad Idrus, Aziza binti Agam, Endi bin Ebin, Rindiani Ramita binti Rahman, Nur Syazwani binti Ruslam, Fatin Syahida binti Saleh, Harry Anderson Marudin, dan terakhir sekali Siti Nur Syazwani binti Bakri. Baiklah, kita masuk yang pertama, iaitu ringkasan program. Program pertandingan video pendek yang bertemakan kesukarelawanan adalah anjuran HNS 2032 Kesukarelawanan Kumpulan O. Program ini terbuka kepada semua mahasiswa dan mahasiswi UPSI dan juga terbuka kepada orang awam. Pertandingan yang dianjurkan ini melibatkan pelbagai kemahiran teknologi maklumat dan kreativiti peserta dalam menghasilkan video pendek kesukarelawanan. Program pertandingan ini juga untuk memupuk semangat kesukarelawanan dalam diri mereka melalui video pendek kesukarelawanan yang dihasilkan oleh peserta sendiri mengikut kreativiti mereka. Pertandingan yang dijalankan ini adalah dilakukan secara dalam talian sahaja. Walaupun ia dilakukan secara dalam talian, tetapi ia telah berjaya dilakukan dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Nur Syazwani binti Bakri, pemegang nombor matrik di 2021093419. Saya akan melanjutkan lagi pembentangan ini dengan atur cara program. Pada 19 Disember 2021, kami telah melakukan hebahan poster program melalui media sosial yang ada dan merupakan bermulanya hari pendaftaran peserta. Seterusnya ialah 20 hingga 24 Disember 2021 merupakan tempoh pertandingan berlangsung dan merupakan tempoh penghantaran karya melalui Google Drive. Seterusnya ialah 25 hingga 26 Disember 2021 merupakan tempoh bagi para juri membuat penilaian karya yang telah berjaya dihantar oleh peserta. Dan seterusnya ialah 27 Disember 2001 merupakan hari hebahan untuk pemenang. Seterusnya saya akan membentangkan tentang jumlah peserta yang menyertai pertandingan kesukarelawanan ialah 9 orang. Berikut merupakan senarai nama peserta, kira-kira 3 orang lelaki dan 6 perempuan. Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai laporan kewangan iaitu pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan kami dalam menjalankan program ini adalah sebanyak RM90 iaitu hasil daripada kutipan RM9 daripada setiap ahli jawatan kuasa sebanyak 10 orang. Okey, dengan jumlah pendapatan ini kami akan gunakan bagi menjayakan program ini di mana kami akan menggunakan pendapatan itu sebagai hadiah kepada para pemenang. Okey, seterusnya untuk perbelanjaan ini pula kami telah bersepakat untuk menggunakan duit daripada pendapatan itu untuk digunakan sebagai perbelanjaan di mana kami akan memberikan hadiah kepada para pemenang. Okey, seterusnya untuk perbelanjaan ini kami telah bersepakat untuk menggunakan duit daripada pendapatan itu untuk digunakan sebagai perbelanjaan di mana kami akan memberikan hadiah kepada para pemenang. Kita boleh dilihat di situ bahawa para pemenang video bagi kategori Johan akan diberikan sebanyak RM40, manakala untuk naik Johan akan diberikan sebanyak RM30 dan bagi tempat yang ketiga akan memperolehi sebanyak RM30.
Maka secara keseluruhan jumlah perbelanjaan ini adalah sebanyak RM90 sahaja, dan kita akan dapat lihat bahawa jumlah perbelanjaan ini tidak melebihi daripada jumlah pendapatan yang diperolehi oleh kami. Ini telah dapat membuktikan bahawa kami telah menggunakan duit tersebut dengan baik. Okey, terdapat banyak cabaran yang telah dihadapi oleh kami bagi menjayakan program ini, iaitu sebelum, semasa dan selepas program. Program ini telah dilaksanakan secara atas talian, dan program ini bukanlah satu perkara yang sangat mudah oleh kami untuk melaksanakannya. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh kami sebelum, semasa dan selepas bagi menjalankan program ini dengan baik. Antara cabaran yang dihadapi oleh kami sebelum program ini adalah terdapat ahli jawatan kuasa yang telah menghadapi masalah capaian internet yang menyebabkan ahli jawatan kuasa ini sukar untuk menyertai kami dalam sesi perbincangan. Selain itu, tiada sumber kewangan juga adalah merupakan salah satu cabaran yang telah dihadapi oleh kami untuk menjalankan program ini. Ini adalah program yang dilaksanakan yang diperlukan sesebuah dana. Sebagai langkah bagi mengatasi masalah kewangan yang dihadapi ini, kami sebagai pihak ahli jawatan kuasa telah bersetuju mengukit RM sebanyak RM9 bagi setiap ahli jawatan kuasa untuk dimasukkan ke dalam sumber dana program. Namun, terdapat juga ahli jawatan kuasa ini yang tidak mempunyai perbankan atas talian, dan ini telah menyebabkan kesukaran bagi kutipan RM9 ini untuk dikumpul. Okey, seterusnya, antara cabaran yang telah dihadapi oleh kami semasa menjalankan program ini adalah kurangnya penyertaan daripada sasaran, iaitu pelajar UPSI sendiri. Oleh itu, pihak penganjur telah mengambil jalan penyelesaian bagi meluaskan peserta sasaran, iaitu dengan menggalakkan daripada pengambilan daripada peserta luar atau universiti luar. Selain itu, semasa program ini dijalankan, terdapat juga peserta yang telah lambat menghantar hasil kerja kerana mempunyai kekangan penghantaran, di mana peserta tersebut telah mempunyai masalah capaian internet yang sangat lemah untuk menghantar hasil kerjanya. Namun, pihak penganjur juga telah menghubungi peserta tersebut untuk mempertimbangkan masalah yang telah dihadapi oleh mereka. Setelah semua peserta ini dapat menghantar semua hasil kerja mereka, pihak AJK telah membuat satu penilaian untuk menentukan pemenang bagi pertandingan video ini. Semasa membuat penilaian, AJK juga telah mempunyai kesukaran untuk menentukan siapakah pemenang kerana hasil daripada kerja yang dihantar oleh semua peserta ini adalah sangat hebat. Okey, akhir sekali, selepas program ini telah dapat dijalankan, semua ahli kumpulan kami diminta untuk membuat satu laporan bagi pelaksanaan program ini. Pada masa ini, masih lagi tiada cabaran yang besar yang perlu dihadapi oleh setiap ahli kumpulan ini bagi bekerjasama untuk menyiapkan laporan mengikut masa yang telah ditetapkan. Setiap ahli juga telah dapat membuat perbincangan dengan baik dan membahagikan tugas masing-masing kepada semua secara adil dan saksama. Setiap masalah yang dihadapi ini dapat diselesaikan dengan baik kerana setiap ahli jawatan kuasa telah dapat memberikan kerjasama yang baik bagi mencari jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. Tuntasnya, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika semua pihak AJK dan luar bekerjasama untuk mencari jalan bagi menyelesaikan setiap masalah yang telah dihadapi.
dari kerja kesukarelawanan ini ialah komitmen, sumbangan, tanggungjawab dan kerja berpasukan serta kesungguhan. Baiklah, semasa program ini dijalankan, kumpulan kami amat memberikan komitmen masing-masing bagi menjayakan program pertandingan video kesukarelawanan ini agar program ini berjalan dengan lancar. Setiap ahli telah memainkan peranan dan menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik agar objektif yang ditetapkan tercapai. Melalui sumbangan pula, sumbangan diberikan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan keuangan mengikut kemampuan seseorang. Hal ini dapat dilihat yang di mana ahli kumpulan telah mengerah tenaga untuk menghasilkan hasil kertas kerja, laporan dan pelaksanaan program pertandingan kesukarelawanan ini dengan jayanya sehingga ada yang sanggup meluangkan masa sehingga lewat malam bagi menghasilkan pelaksanaan program ini dengan baik. Bahkan setiap ahli kumpulan juga saling bersetuju untuk memberikan sumbangan keuangan untuk diberikan kepada pemenang dalam pertandingan tersebut agar pertandingan tersebut disertai oleh ramai orang. Bukan itu sahaja, setiap ahli kumpulan tidak putus memberikan sumbangan idea masing-masing sebelum pelaksanaan program ini berlangsung. Melalui nilai tanggungjawab dan kerja berpasukan dapat dilihat semasa program ini dijalankan. Hal ini dapat dilihat sebelum program ini dilakukan di mana setiap ahli kumpulan bertungkus lumus memberikan idea dan pendapat masing-masing dan secara tidak langsung sikap tanggungjawab terhadap ahli kumpulan dapat dipupuk dalam diri seseorang. Bahkan semangat kerja berpasukan juga dapat dipupuk apabila setiap ahli bersama-sama berbincang untuk melakukan kertas kerja, laporan dan video perbentangan dengan membahagikan tugas masing-masing agar pelaksanaan program dapat diselesaikan dengan baik. Dan akhir sekali ialah nilai kesungguhan. Nilai kesungguhan ini pula dapat dilihat melalui setiap semangat ahli kumpulan dan juga peserta yang menyertai pertandingan tersebut. Hal ini kerana setiap ahli saling berkomunikasi bagi mewujudkan kesamaan. Selain itu juga, ia dinilai apabila setiap ahli kumpulan sanggup menghabiskan masa bersama-sama untuk berbincang demi menghasilkan mutu kerja yang lebih baik. Tidak lupa juga, nilai kesungguhan ini dapat dilihat melalui video kreatif dari semua peserta iaitu sebanyak 9 orang yang menyertai pertandingan tersebut bagi melakukan hasil video yang baik agar mereka dapat menunjukkan kualiti kerja yang sewajarnya. Sekian, terima kasih. Cadangan penambahbaikan program pada masa akan datang. Yang pertama, penambahbaikan dari segi perjalanan program, aktiviti dan perkara yang berkaitan yang boleh dijadikan sebagai rujukan pada masa akan datang. Yang kedua, EJK pelaksana program seharusnya sentiasa mengingatkan peserta untuk membuat penghantaran video dan mengupdate tarik-tarik penting kepada peserta agar bilangan peserta yang membuat penghantaran video seiring dengan jumlah peserta yang mendaftar. Yang ketiga, borang undian perlulah disediakan dalam bentuk Google Sheet bagi memudahkan para juri membuat penilaian karya. Yang keempat, template sijil sepatutnya disediakan sebelum pertandingan dijalankan agar tidak mengalami sebarang masalah di kemudian hari. Seterusnya, pembahagian sijil kepada peserta adalah lebih baik menggunakan AutoCAD untuk memudahkan kerja EJK pelaksana program di mana peserta hanya perlu mengisi Google Form dan sijil akan terus dihantar ke email peserta. Seterusnya, hebahan pertandingan perlulah dibuat sekerap mungkin supaya bilangan peserta lebih ramai. Yang terakhir, tempoh masa program perlu diperpanjangkan lagi agar mendapat sambutan lebih ramai daripada peserta, sekaligus peserta mempunyai masa yang cukup untuk menghasilkan video yang menarik. Antara refleksi yang dapat kami berikan melalui pelaksanaan program kami termasuklah impak kepada komuniti atau penduduk setempat dan kepada sukarelawan sendiri. Pertandingan video pendek yang bertemakan kesukarelawanan dapat memberi kesan kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam kesukarelawanan, terutama membuka peluang kepada golongan belia untuk menimba pengalaman dalam menyumbang hikmat bakti kepada golongan yang memerlukan ataupun kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Kesan yang kedua, membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana pertandingan ini memberikan inisiatif kepada peserta untuk memupuk semangat kesukarelawanan dalam diri mereka melalui video-video yang dihasilkan.
Dengan cara ini, ia dapat mengukuhkan semangat jati diri dalam menyebarluaskan lagi ilmu pengetahuan kepada penduduk setempat untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan ini. Impak yang ketiga, mampu memberi ruang yang luas kepada komuniti setempat untuk membentuk kemahiran kesukarelawanan, kepimpinan dan melatih mereka untuk berfikir secara kritis dan inovatif. Dengan cara ini, video-video yang dihasilkan mengikut kreativiti mereka secara tidak langsung dapat membuka mata pelbagai pihak untuk menggembleng tenaga sebagai kesukarelawanan. Kesan yang keempat, mewujudkan jaringan sosial dalam kalangan penduduk setempat. Hal ini kerana penglibatan aktiviti kesukarelawanan ini dapat mendedahkan masyarakat dengan persekitaran yang membolehkan mereka membina hubungan dengan individu yang pelbagai, berkongsi idea dan pendapat dengan orang lain. Seterusnya, impak program kepada sukarelawan. Yang pertama, dapat mengembangkan kemahiran sosial dan belajar berkomunikasi dengan persekitaran. Hal ini kerana apabila seseorang itu menjadi sukarelawan, mereka akan dapat menghabiskan banyak masa untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Impak yang kedua, aktiviti kesukarelawanan ini memberikan ruang kepada sukarela mengisi masa lapang dengan aktiviti yang memberikan kepuasan kepada mereka. Hal ini kerana keanggotaan seseorang individu dalam aktiviti sukarela adalah berasaskan kepada kesanggupan mereka untuk berbakti kepada orang awam tanpa sebarang bentuk paksaan. Kesan yang ketiga, seseorang sukarelawan dapat memupuk minat dan komitmen yang tinggi terhadap kerja-kerja sukarela. Hal ini kerana kerja-kerja sukarela adalah merujuk kepada kerja yang dibuat secara ikhlas dan rela hati oleh seseorang. Impak yang keempat, perasaan kasih sayang yang tebal juga dapat disemai dalam kalangan sukarelawan. Hal ini kerana perasaan tersebut dapat dirasai oleh masyarakat dan orang yang berada di sekeliling kita. Rasa kasih sayang ini biasanya akan lahir dari hati yang ikhlas dan ia juga akan memberi kesan kepada orang lain. Sekian, terima kasih.